Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, bagus. Tepukan. Silakan. Zikir dulu, zikir. Contohi dia. Sebelum tanya tu zikir, fikir dulu. Ya. Jangan gelak, tak baik. Okey. Panjang saya hidup dalam dunia ni, kebanyakannya saya lakukan berlandaskan penipuan. Kerana atas didikan keluarga yang mengajar saya supaya survive dalam hidup, menyebabkan saya memperalatkan orang lain dan menggunakan penipuan untuk berjaya dalam kehidupan sekarang. Soalan saya pada Ustazah, bagaimana saya nak ubah, macam mana saya nak mengubah persepsi saya yang lama itu? Itu saja, terima kasih. Bagaimana nak ubah persepsi, sebab didikan itu kita nak berjaya kena berlandaskan penipuan, begitu? Begitu soalannya. Subhanallah, soalan luar biasa daripada Syabab yang luar biasa. Adik yang saya muliakan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ya, hati yang fitrah tadi terpanggil. Bagaimana saya nak ubah soalan dia? Itu soalan daripada hati yang fitrah. Hati yang nak menjadi dirinya sendiri. Kita lahir jahat ke baik? Baik kan? Kan lahir terus mencuri. Tak kan? Lahir baik, comel je kan? Sweet je kan? Lahir baik je. Lepas tu kondisi mak abah kita didik kita bagaimana, dia memang akan membentuk peribadi kita, betul? Maka bila kita sedang terikut-ikut dengan kondisi yang dibentuk itu, kita sedang menjadi orang lain. Bukan menjadi diri kita yang sebenar tadi. Yang lahir baik. Ya, bahkan sebelum tu lagi kita hadapi alam roh. Kita bersaksi kepada Allah. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Kita bersaksi bila Allah tanya, akukah Tuhan kamu? Ya, kami bersaksi. Kita ketika itu fitrahnya memang baik. Ya. Dan yalah, bukan kehendak kita juga. Ya, kita kadang tertipu dengan pengaruh-pengaruh sekeliling, media, kawan-kawan, suasana yang tak membantu kita jadi orang lain. Dan sekarang bila soalan tanya bagaimana saya nak ubah, itu panggilan yang subhanallah, satu nikmat, satu hidayah, ya, supaya kita kembali kepada fitrah. Kita kalau nak memang akan dapat. Niat itu saja dah pun menyelesaikan 50% daripada apa yang kita nak capai tu. Niat, nak, ya, kemahuan. Macam ginilah. Bayangkan ada tai kucing kat depan ni. Bau busuk, tak selesa. Ya. Tapi saya tak mahu pun untuk buang. Jijiklah tangan saya, susahlah saya tak mahu pun. Maka tai kucing tu terbuang ke tidak? Tak, dia kena start dengan mahu dulu. Lepas saya mahu, baru saya akan bangun memampukan diri saya. Walaupun susah nak pergi angkut air kat luar ke, cari kertas ke, ya, tapi memampukan untuk cedok dalam kertas, buang dalam tong sampah, lepas tu jirus dengan air. Start dengan mahu kan? Baru ada mampu, betul? Maka adik jangan risau adik. Kalau tiba-tiba ada orang ejek, kau bukan macam ni dulu, aku kenal kau ni bagaimana. Kau bukan baik sangat, kau suka nipu ni. Ya, cakap dekat dia, dulu saya sedang jadi orang lain. Sekarang saya sedang jadi diri saya sendiri. Yang paling kenal saya bukan kamu. Yang paling kenal hati saya Allah. Saya nak jadi baik. Allah tahu, saya yakin Allah tahu dan Allah akan bantu. Kita kena ada aizah begitu pada diri. Jangan biarkan diri kita ni terus down, tak bangkit-bangkit selama-lamanya. Ya. Boleh ke dek? Anda sedang hipokrit bila anda menipu lagi sebab diri anda baik. Tapi bila anda tidak lagi menipu, itulah diri anda yang sebenar. Itulah saatnya anda kembali kepada fitrah. Subhanallah. Soalan lain silakan.
Ada soalan? Tambahan? Ini baru best interaksi. Okay, bangun. Yes, you. Siapa tak tahu. Okay, cepat. Betul lah tu, bangunlah. Yes. Silakan. Okay, di sana rupanya. Terbukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Khairan Hawa binti Syarul Zaman. Saya nak tanya, ada 2 orang dan seorang ni dia kaya, beriman dan dia memang sangat cintakan Allah dan Allah terus bagi nikmat kaya dan terus kaya. Tapi bagi lagi satu pihak, dia beriman, dia cintakan Allah, tapi Allah sentiasa timpakan musibah kepada dia. Dan jadi dari situ macam mana kita nak berbaik sangka dengan Allah? Okay, thank you. Soalan yang sangat sweet. Okay. Sweet lah, tadi terbaik kan? Ni sweet. Okay. Baik. Adakah kaya itu tanda kita sedang rapat dengan Allah? Tak mesti. Itu bukan piawaian dia. Qarun, juta kali. Tak keluar ada suara ya. Qarun ya, juta kali lebih kaya daripada siapa? Siapa-siapalah paling kaya di dunia hari ni, Qarun jauh lebih kaya. Sebab kekayaan dia tu, kunci gudang dia saja beratus ekor unta tak larat nak angkat. Ada ke orang hari ni macam tu? Ya, ya Allah. Kekayaan negara tu dia bolot kan. Jadi kaya sangat. Tapi itu tanda dia hebat dia ke di mata Allah? Tak kan? Fir'aun lagi kaya. Hebat ke dia di mata Allah? Tak juga dia. Maka hidup ni jangan kita ingat kesusahan itu saja ujian. Ya, cantik ujian, handsome pun ujian. Ya, kaya lagilah ujian. Kat syurga digambarkan ramai orang miskin ke orang kaya? Orang miskin lagi ramai. Sebab orang miskin lagi mudah nak sabar. Tapi dari sudut fiqh keutamaan yang Syekh Al-Qardawi tulis dalam bukunya Fiqh Keutamaan, mana lagi baik? Nak jadi orang miskin yang sabar ataupun kaya yang bersyukur? Kaya yang bersyukur. Maksudnya kalau kita miskin, kita doa Allah bebaskan dari kemiskinan ini. Kita berusaha tingkatkan ekonomi kita. Ya, itu cara orang miskin nak dapat redha Allah. Dia kena berusaha. Dia sabar, dia berusaha. Orang kaya, cara nak dapat redha Allah lagi susah. Sebab tu dia sikit kat syurga. Dan sebab tu lebih baik jadi orang yang kaya dan bersyukur. Sebab susah nak jadi macam tu. Ya, sebab dia memang akan lupa. Dia akan lebih rasa bangga diri dia. Kau rasa hebat. Kau rasa tak kelas lah. Pergi majlis-majlis ilmu, pergi masjid, tak kelas. I love hotel, party, ini baru standard, ini baru high class bagi dia. Ya, susah kan? Jadi kehidupan itu tertipu oleh banyak tarikan-tarikan godaan-godaan material. Sangat bahaya. Maka tugas kita tadi bila lihat kondisi gini-gini orang, tugas kita bukan tugas nak fikir-fikirkan kerja Tuhan. Kenapa Allah tak adakan dia gini? No, tugas kita fikirkan kerja kita. Allah takdirkan saya ni usaha tapi tak pas-pas exam. Usaha bukan main teruk lagi. Ya, tapi kawan saya relax je. Lepak-lepak, asyik tengok Korea malam-malam, pagi petang, ya, siang malam. Tapi pas juga. Excellent lagi. Allah ni buat apa ni? Kita dah fikir Allah ni macam mana, tersilap ke apa ni? Itu bahaya. Ya, jangan kita singkat sangat cara kita lihat. Kita tak lihat lagi 20 tahun akan datang. Saya buat syarikat saya sendiri. Ya, sebarkan bahagia. Datang ramai orang yang interview. Ada orang yang result dia bagus. Tapi datang tu, saya nak jawatan ni kot. Tapi tak sure lah saya boleh buat ke tak. Result bagus tapi tak confident. Ya, saya tak ambil dia. Ada orang yang result tak bagus sangat. Tapi boleh buat itu, ini, barakah ilmu tu masuk dalam diri dia. Macam-macam orang ni memang saya ambil. Sebab saya check dulu, awak boleh buat apa? Design pandai, lukis pandai. Tengok, semua pandai. Result tak bagus sangat.
Tengok kerja Allah. Akhirnya orang ni yang lebih dapat nikmat untuk lulus interview. Kerja akan datang, kita tak nampak. Kita cuma nampak sekarang result aku teruk, result dia bagus. Ya. Tapi yang terbaiknya janganlah lepas ni biar aja result kita teruk ya. Cubalah untuk result kita bagus. Tapi kita kena baik sangka dengan apa saja yang Allah berikan untuk kita. InsyaAllah. Ada lagi soalan tambahan? Silakan. Silakan. Ada ke? Okey. Saya nak tunjukkan video ni. Video ni dia akan memberitahu kita. Oh, ada soalan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya ni mengenai kami sebagai mahasiswa. Kebanyakan kita lihat hari ini mahasiswa lebihkan sukakan kepada hedonisme. Jadinya dia lebih sukakan hedonisme ni menyebabkan kebanyakan mahasiswa ni terjerumus dengan penyakit-penyakit ni, kata karat-karat jahiliah yang mana boleh merosakkan dia punya dari segi keimanan dan juga prestasi dia dalam pembelajaran. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan permasalahan mahasiswa ini? Diri saya sendiri dan juga orang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Ini soalan mahasiswa. Sebab tu soalan dia high profile sikit. Ya, hedonisme. Apa tu? Siapa tahu hedonisme tu apa? Hiburan, ya. Ramai remaja hari ini sukakan hiburan. Baik. Kalau kita melihat sikap-sikap pendakwah pada hari ini, ada yang tunjukkan dia tu anti sangat pada hiburan. Ada yang tunjukkan dia tu terlalu pula hiburan je cara dia. Ada yang tengah-tengah. Ya. Dia tak anti hiburan. Hiburan bukan untuk kita sekat. Hiburan untuk kita kawal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam buku dalam buku Hidup Islami Tanpa Stres karangan Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, diceritakan kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baginda ini seorang yang serius bila berjihad, tapi ketawa bila bergurau. Baginda ini juga berhibur. Baginda kehidupan tu seimbang. Baginda Nabi buat ibadah, baginda juga pergi pasar. Ya. Baginda berolahraga, bukan duduk masjid saja, bersukan. Ya. Seimbang. Jadi Nabi tak menyekat hiburan. Untuk kita selesaikan masalah hiburan, kita tak boleh sekat. Kita kena bagi alternatif-alternatif. Hiburan apa yang boleh membina jiwa, yang membawa pada ketuhanan, yang tak melarakan. Ya. Hari ini macam-macam jenis nasyid, macam-macam jenis salawat. Ya. Ada yang yahanana tu kan. Kenapa kita nak kritik teruk-teruk berbenda macam tu? Raikan je lah. Walaupun kita mungkin tak berapa minat sangat, raikan je lah. Daripada remaja kita minat Lee Min Ho, baik minat pakcik tu kan, yang yahanana tu. Jadi raikan lah. Awak minat juga? Ya. Bagus, minatlah. Tak adalah maksud saya, kalian pun kalau pandai nasyid, ya, wujudkanlah nasyid kat KTD ni, baru dia tak tengok konsep rock, ya. Wujudkan bagi orang yang suka pada berbenda begitu, dia ada tempat untuk salurkan fitrah suka dia. Kita tak sekat. Saya bagi contoh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah nak tengok pertunjukan golongan Habsyi. Ya, main pedang. Awak tahu dia main pedang macam mana dalam masjid? Bukan dia main pedang ting-ting-ting lawan macam tu je. Dia main ala-ala macam joget. Dia satu persembahan kesukanan yang ada pada zaman tu. Ya, adat budaya orang Habsyi ketika tu, dia main pedang tu macam dia joget sikit. Aisyah nak tengok. Nabi sekat ke Nabi raikan?
Nabi raikan, Nabi letak tangan bersandar kat sini. Ya, si ada sofa depan dia, Aisyah kan, tangan Nabi boleh tengok, relax je. Allahu Akbar, subhanallah, pribadi sempurna. Ada banyak lagi kisah, Dek. Ya, bila ada majlis pernikahan, ya, golongan Ansar. Nabi kata, golongan Ansar ni kan golongan yang suka nasyid-nasyid, syair, nyanyi-nyanyi. Kenapa tak ada ni? Nabi pula persoalkan, kenapa tak ada? Nabi raikan supaya ada hiburan, supaya kita tak stres. So, kesimpulan dia, siapa yang kita nampak lara sangat, memang kita tarik kembali kepada ingat. Ya. Tapi masyarakat-masyarakat awam ini perlu juga diberikan alternatif. Kalau kita tak suka, dia minat kepada hiburan yang lara, kita wujudkan alternatif hiburan-hiburan yang baik. Begitu juga dalam drama, filem dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Azim bin Mahidin. Saya ada dua. Yang pertama, macam mana kita nak meletakkan cinta kita kepada Allah tu adalah yang pertama. Melebihi cinta kita kepada hedonisme, melebihi segala-galanya lah. Macam mana kita nak meletakkan supaya cinta yang kepada Allah Ta'ala yang utama lah. Dan soalan saya yang kedua berkaitan dengan ayat Auzubillahiminasyaitanirrajim, falhamha fujuraha wa taqwaha. Di mana ayat ni Allah mengutamakan fujur daripada takwa. Jadi di situ kita boleh lihat fujur ni lebih banyak daripada takwa. Jadi boleh tak Ustazah tolong huraikan ataupun bagi tahu kami sedikit perkara-perkara yang simple, yang mudah, kadang-kadang kita terlaksanakan ataupun yang mudah laksanakan sehingga boleh menyebabkan fujur. Itu saja, sekian Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapa kat sini kenal Profesor Dr. Ilham? Cuba angkat tangan. Ini soalan yang sangat baik. Saya nak menjawab dalam bentuk analogi. Ya. Siapa kenal Profesor Dr. Ilham? Cuba angkat tangan. Seorang pun tak kenal. Kenal? Siapa kenal? Tak kenal juga. Bayangkan ada seorang makcik yang masuk dari pintu belakang tu. Makcik, semua orang pusing sekejap ke belakang. Ada tak sesiapa makcik yang masuk dari pintu belakang? Tak ada. Bayangkan ada. Bayangkan ada. Ya. Dr. Ilham yang masuk sebenarnya. Tapi sebab kalian tak kenal, kalian teruja ke tak nampak dia masuk? Tak kan? Pelancong mana masuk ni? Ya, makcik mana masuk? Kok cleaner baru kot, KTD. Ya. Mungkin rasa gitu sebab tak kenal, betul? Profesor Dr. Ilham ini adalah anak sulung kepada Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang muslimah yang dikagumi dari segi keilmuan dia, pengetahuan dia tentang syariat. Ya, beliau itu adalah pakar nuklear, pakar fizik dan juga biologi. Ya, pakar sains, cakrawala ni semua beliau sangat pakar, expert. Luar biasa. Beliau ini tokoh peringkat dunia juga. Ya, dalam bidang-bidang nuklear. Dr. Ilham, perempuan, anak sulung Syekh Al-Qaradawi. Bila kita tak kenal, dia masuk, kita biasa je lah kan? Sebab tak kenal. Cuba kita kenal dia dan tahu kehebatan dia, sumbangan dia. Mesti semua orang tinggalkan saya, berebut-ubut minta sign dia, betul? Boleh jadi sebab kenal. Gitu juga kita dengan Allah. Bila kita tak kenal kasih sayang Allah, kita nampak hidup ni penuh dengan payah je. Ya Allah, timpakan kat aku ni macam tak best-best je. Yang orang lain best. Macam saya sebut tadi, jalan kehidupan kan. Sedangkan memang gitu sunnah dia. Akan ada best, tak best, akan ada indah, akan ada cabang, pening kepala, semua ada. Stres, semua ada. Allah dah susun kehidupan memang begitu. Supaya dia nak tengok mana antara kamu ini yang lebih bersyukur, lebih bersabar. Okey, boleh masukkan. Okey. Jadi bila kita tak kenal sunnah kehidupannya begitu, sunnah kehidupannya semua akan bawa kita jadi lebih bermatlamat, lebih membawa diri kita ni daripada insan yang biasa je jadi insan yang
melepasi satu silibus kehidupan daripada tahap sebelum ni, dan hidup kita pun jadi lebih bermakna dan bermakna. Ya, kita nampak sunnah kehidupannya begitu. Allah susunkan, maha bijaksana Allah. Kita kenal, maka kita akan nampak Allah ni best. Hadirin yang dirahmati saya muliakan, program-program sebegini salah satu usaha untuk kita bawa kenal pada Allah. Ilmu itu ya yang akan bawa kita kenal Allah, dan bila kita kenal barulah kita boleh letak Allah nombor satu dalam hidup. Kalau tak kenal kasih sayang dia, asyik buruk sangka dengan dia, macam mana nak letak dia nombor satu, betul? Allahu Akbar. Sebab tu ilmu sangat penting. Dia akan menjaring iman, teguhkan iman kita, akan bina ikhlas dalam diri kita. Ya, dia akan bawa kita terus konsisten muhasabah, insya-Allah. Baik, seterusnya fujur dan taqwa. Ya, fujur dan taqwa Allah berikan untuk kita. Memang Allah dah sebutkan sunnah dia, famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Allah bagi macam-macam nikmat atas dunia ni, kenikmatan yang diberikan kepada kamu, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Allah sebut dengan nikmat banyak dulu kan. Dan kita kena tahu sunnahnya kita hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak test siapa antara kamu lebih baik amalan dia. Hadirin hadirat, kalau dalam satu peperiksaan dekat KTD ni, soalan bukan main payah lagi, semua orang tak boleh jawab, semua orang fail, tiba-tiba kalian dapat jawab A lagi, bangga tak? Best tak? Best tak? Jiwa tu kita tak akan dapat nak nikmati ya perasaan best kalau soalan tu tak payah gitu, semua orang tak boleh jawab ya, tapi kita betul-betul merasai nikmat tu. Sebab apa? Sunnah tadi, soalan tu payah, kita boleh lepas, best kan? Jadi Allah nak merasai, Allah nak bawa kita ni merasai nanti nikmat syurga. Kalau tak lalui kepayahan dunia, kita tak akan rasa syurga tu nikmat. Kita akan rasa lah biasa je, sama je, kan tak best? Cantik dah Allah susun ya. Kita pernah susah untuk rasai nikmat senang. Kita menghargai, menikmati rasa takwa sebab pernah lalui mungkin zaman-zaman jahil kita, zaman fujur kita. Ya, maka kita akan menghargai. Hidup pun jadi bermakna. Subhanallah. Ada lagi ke soalan lain? Saya tunjukkan video ni ya. Okey, saksikan. Ini video terakhir untuk petang ni sebab nak 6.30 dah. Lama dah kalian dengar ni. Okey, sementara tunggu video ni, ada soalan ke lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Syahadah binti Sofian. Saya nak tanya satu soalan. Bagi orang yang jenis tak suka kongsi masalah dia dengan orang lain, macam mana dia nak motivasikan diri dia sendiri ketika dia tengah rasa macam putus asa? Terima kasih. Okey, soalan. Dia tak suka share masalah dia dengan orang lain. Baik, sikap dia. Kalau dia tak share dengan orang lain, tapi dia sungguh-sungguh berdialog dan share dengan Allah, sebenarnya itulah yang the best. Masalah kita pergi share dekat orang yang tak ada apa-apa. Ya. Yelah, manusia bukan ada apa-apa sangat, tak ada kuasa pun nak selesaikan. Dia mungkin boleh bagi pandangan sikit-sikit saja. Dia pun tak faham sangat situasi kita. Ya. Lebih baik kita berkongsi kepada pencipta masalah itu, yang mengetahui segala-galanya
dan boleh berkuasa bantu kita selesaikan masalah itu. Ya, itu jauh lebih baik. Kata pepatah Arab, asyaki la yashki lisyaki. Maksud dia, pengadu takkan mengadu kepada pengadu. Maksud dia, manusia kan pengadu juga kan. Dia pun banyak masalah dia sendiri. Dia pun perlukan Allah untuk mengadu masalah dia. Kita pergi mengadu kepada pengadu. Pengadu tu tak boleh nak buat apa sangat. Baik kita jadi pengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang boleh selesaikan. Maka sikap tadi, kalau dia boleh share dengan Allah sungguh-sungguh, itu the best. Tapi kalau dia tak feel sangat dengan Allah, dia rasa macam aku cakap seseorang macam gila je aku ni ya. Dia rasa gitu, baiklah dia akan cari dulu manusia untuk dia tanya apa step yang dia boleh buat. Manusia pun biasanya dia akan jawab step nombor 1, cari Allah. Ya, cari Allah. Itulah kehidupan, dik. Allahu Akbar. Ngadu pada Allah sesungguh. Dan kalau orang tu tak boleh nak share dengan kita, baik sangka dengan dia mungkin ngadu dengan Allah. Tapi kalau kita tengok masalah dia tak settle-settle, kita mungkin boleh mainkan peranan tanya dia, ada masalah ke? Ya, wallahu a'lam. Okey, cukuplah ya. Banyak sangat soalan malam ni pula. Ini ada satu video. Kenapa saya nak tunjukkan video ni? Nanti saya cerita kenapa. Yang pasti video ni nak cerita pasal air. Air. Siapa bawa air? Tu air. Mana sound dia? Dengar tak belakang? Tak dengar? 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 Kenapa saya rasa macam sound dia tak bunyi? Okey. Ini adalah molekul air yang telah pun didedahkan kepada benda-benda cantik. Macam cherry blossom, molekul dia pun jadi cantik. Ada ingat macam air macam tak tahu apa-apa kan? Tapi kajian sains ni menunjukkan air itu ada consciousness, ada kesedaran. Okey, kita saksikan satu kajian oleh Masaru Emoto, seorang saintis daripada Jepun tentang molekul-molekul air. Okey, ini saintis dia ya. Dia ambil sampel air, dia bekukan. Kemudian dia tengok. Ini daripada Tokyo Public Water. Sungai yang awam, yang biasa. Ini pada sungai yang tercemar, River Gang, molekul dia jadi serabut. Baik, ini dari Canadian Creek. Dia hexagon tepat. Maksudnya dia tak terlebih cas. Dia memang cantik molekul tu. Kita tengok pula sampel daripada pergunungan Alps. Subhanallah. Luar biasa, macam kerongsang je. Kita tengok pula bagaimana muzik mempengaruhi molekul air. Air boleh ingat. Ya. Muzik apa yang didengarkan kepadanya.